Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shalli ala mustaqim wa hidayatan nasuha la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ونعم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات ومن برحمتك يا رب اشرح لنا صدرنا ويفقهكم. قال الشيخ المصطفى تعالى نفعنا في الدارين. Dan sunat jangan berkata-kata tak kala keluar yang keluar. Dan sunat jangan berkata-kata, jangan bercakap tak kala keluar yang keluar. Ketika kita qadha hajat, ketika keluar najis itulah, itu sunat. Sunat tiada berkata-kata, tiada bercakap. Atas yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar. Jadi maknanya makruh kita bercakap pada masa qadha hajat. Pada masa kita mengqadhakan hajat tu makruh bercakap. Jadi maknanya sunat pantangkan daripada bercakap. Tetapi di sini ada khilaf. Khilaf waktu jadi makruh. Jadi di sisi Syekh Ibn Hajar, dia katanya tempat yang makruh bercakap, masa yang makruh bercakap, sunat tak bercakap, maknanya pantang daripada bercakap tu dapat pahala. Kalau bercakap tu makruh, pada masa mana? Pada masa sedang keluar benda yang keluar. Jadi maknanya kalau awal-awal duduk tu belum keluar lagi, itu tak makruh lagi lah. Apabila dah keluar, dah habis, belum pada nak istinja, nak basuh lagi pun, dah tak makruh dah. Maknanya pada masa najis keluar, tengah-tengah dia keluar tu, maka masa itulah masa yang dimakruhkan bercakap. Itu kalau mengikut yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar. Atau mutlaqan. Apa makna mutlaqan? Sama ada keluar sewaktu atau tiada, atas yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli. Jadi maknanya kalau mengikut yang diiktimadkan oleh Syekh Ramli, bahwasanya apabila kita masuk kepada tempat qadha hajat selama mana tak keluar, selama mana duduk di dalam tempat yang qadha hajat tu, selama itulah dimakruhkan bercakap. Mana sunat tu pantang daripada bercakap. Walaupun masa tu najis sedang keluar ke atau belum, artinya selepas tu. Jadi selama mana kita duduk di dalam masa qadha hajat tu, maknanya panjang masa tu dimakruhkan bercakap. Jadi maknanya di si Ibn Hajar, dia katanya masa makruh bercakap tu masa keluar najis tu saja. Tapi di si Ramli, dia tak kira. Apabila kita masuk ke dalam tempat qadha hajat dalam tandas kalau sekarang, maka itu dah makruh. Walaupun belum keluar lagi. Dan jika
Dan jika bersin, kalau nak bersin tu, kalau kita bersin, nak buat macam mana? Dan jika bersin, pada masa dia duduk di dalam masa qada hajat, masa dia duduk dalam bilik air tu, dalam tandas, maka jika bersin, dan jika bersin, maka nak waw tu selepas pada alif. Itu dal, alif, waw. Tukarkan tepat dia. Maka diucap alhamdulillah dengan hati. Jua. Gitulah. Dan jika bersin, maka diucap alhamdulillah dengan hati. Mana baca dalam hati lah. Kata dalam hati jua. Tak boleh kita kata dengan mulut. Tak boleh kata daripada mulut tu, tak boleh. Sama juga tu kalau selepas pada apa dia? Selepas pada ambil wuduk, selepas pada qada hajat tu, setengah orang tu tempat dia qada hajat tu tempat yang sama dia tempat dia ambil wuduk. Maka nak ambil wuduk, nak baca bismillah pun baca bismillah di dalam hati juga. Dengan sebab tandas ni tak boleh kita bercakap selama mana kita duduk mengikut Syekh Romli tu, selama mana kita duduk dalam tandas tak boleh kita bercakap kan. Dan apakah lagi kalau bagai Quran, bagai zikir, bagai doa. Tetapi kalau kedatangan sunat baca, berdoa, sunat baca zikir, maka berzikirlah, bacalah di dalam hati. Dan berkata di dalam tandas makruh. Dan berkata ni, bercakap di dalam tandas, yang kata tadilah. Maknanya masa kita duduk di dalam tandas tu makruh kita bercakap. Jikalau dengan baca Quran sekalipun, jikalau bercakap berkata tu dengan baca Quran sekalipun makruh juga. Dan kata setengah ulama haram jika dengan Quran. Jadi berkata dengan kataan biasa-biasa ni itu makruh. Tapi kalau berkata dengan kataan Quran, bercakap mana baca Quran, baca doa, baca zikir, sebutkan nama Allah adalah haram. Mengikut setengah ulama katanya haram. Dan sunat jangan ia qada hajat pada air tenang. Melainkan yang miliknya. Atau air mubah. Dan sunat jangan, jadi maknanya sunat tu tinggal. Maknanya kalau buat tu makruh. Dan sunat jangan ia qada hajat pada air tenang. Air yang tidak berlari. Seperti air kolam, air tenang. Yang miliknya milik seorang atau air mubah. Maknanya tempat air yang tenang tu milik dia sendiri ke, bukan milik orang. Artinya air yang tenang, tempat air yang tenang tu air mubah. Maknanya tidak ada tuan. Maknanya tempat tu belum, itu mana tidak ada milik bagi siapa-siapa. Itu maknanya air mubah. Dengan maknanya tidak ada milik bagi siapa-siapa. Maka sekiranya kalau air itu tenang, makruh qada hajat. Tak kiralah tempat yang air tenang tu milik dia sendiri ke, atau tempat yang mubah. Maknanya mubah tu mana tidak ada milik bagi siapa-siapa. Adapun kalau milik orang, itu haram. Kalau milik orang tu haram.
Ni katanya makruh. Kalau qada hajat kat situ sunat kita tinggal. Sekiranya air itu tenang di dalam milik dia, bukan milik orang, artinya tidak ada siapa yang memilih. Tapi kalau milik orang tu, maka tu depan ada. Kerana ditegah. Kenapa boleh kata sunat jangan, bahkan makruh kalau buat? Kerana ditegah oleh Nabi, ditegah dilarang oleh Nabi SAW. Sebab membawa kepada luat. Sebab kalau qada hajat tu, benda tu ada kat situ sebab dia tak hanyut. Sebab air tak mengalir. Maksud dengan air tenang tu mana air tidak berlari. Walaupun dia gelombang sekalipun, tapi dikatakan kalau kolam tu luas tu, dia belum jadi bombok gelombang. Itu tak kira katanya tak berlari. Begitu. Dan jika air itu milik orang, mana air itu tenang, tak berlari, lagi pulanya milik orang, milik orang, milik bagi orang lain lah. Atau sabil, artinya air yang tenang tu yang sabil, maknanya ada tuan, ada dimilik, tetapi tuan dia katanya siapa nak ambil air ni buat apa-apa hajat pun ambil lah. Siapa nak gunakan air ni gunalah. Tapi maknanya tempat tu tempat milik orang lah. Lepas tu tuan dia tu katanya air dalam kolam saya bagi kepada orang kampung ni guna. Siapa dia nak ambil minum, nak ambil buat minuman pun boleh, nak ambil buat mandi pun boleh, nak buat jirus pokok pun boleh, nak bagi minum binatang pun boleh. Dia sabil begitu. Maka iaitu haram. Haram qada hajat pada tempat yang air itu tenang, tak berlari. Tak berlari saja walaupun bergelombang sekalipun. Sebab apabila dah qada hajat tu, maknanya najis tu duduk kat situ, tak hanyut. Tetapi jika air tenang itu banyak, sekira-kira, banyak sakat mana nak kira banyak. Bukan banyak yang dalam bab wuduk. Kalau banyak bab wuduk tu maknanya kalau sikit tak sampai 2 kolah, banyak tu 2 kolah ke atas. Tapi maksud di sininya banyak tu macam mana banyak dia? Sekira-kira tiada meluat orang banyaknya orang ramai. Memakan dia, makan ini minum lah. Memakan ini minumkan dia kan air. Sekira kalau luas tu macam jadi tasik kan. Luas, kalau kita katanya luah dia 1 ekar masalah, kawasan dia, kalau qada hajat di sebelah sini, orang sebelah sana tu tak nampak pun, tak tahu, dia tak segan tu. Sebab terlalu luas kan. Sekiranya kalau begitu tak mengapa juga. Sebab kalau air tasik tu tak berlari juga, tenang juga dikatakan. Tetapi kalau air tu banyak, dah jadi maknanya orang tak segan. Kalau qada hajat di sini, sebelah sana tu kalau orang nak mandi, nak minum, nak apanya, orang tak segan. Maka itu tak mengapalah. Maka tiada makruh. Itu tak makruh. Bahkan makruh qada hajat pada air pada malam atas itlaq. Ni masalah yang pula. Bahkan makruh qada hajat pada air. Qada hajat di dalam air, kencing dalam air ke, qada hajat besar dalam air ke, pada malam, yakni pada waktu malam, atas itlaq. Apa makna itlaq? Maknanya makruh semata-mata, sedikit atau banyak, tenang atau deras. Deras tu mana mengalir. Jadi maknanya pada waktu malam tu tak kiralah air tu air yang berlari, sungai ke masalah, anak sungai ke masalah, artinya air tu banyak ke atau air tu sedikit ke, milik dia ke, milik dia ke, artinya yang mubah ke,
maka makruh semata-mata kalau qada hajat pada malam. Sebab katanya air itu waktu malam tempat diaman bagi jin. Kalau qada hajat di dalam air itu boleh jadi terganggu dia. Boleh jadi mengganggukan akan jin. Sebab tu mengelaklah daripada qada hajat di dalam air pada waktu malam. Dan sunat, ini banyak adab qada hajat tu banyak. Dan sunat jangan qada hajat pada lubang tanah yang tiada diperbuat. Dan sunat jangan qada hajat pada lubang tanah. Jadi maknanya kat tanah tu sekiranya kalau ada lubang, jangan qada hajat masuk dalam lubang. Jangan pentingkan bagi najis tu masuk dalam lubang tu. Itu makruh. Sunat kita mengelakkan. Tapi lubang tu yang tiada diperbuat. Maknanya bukan lubang yang kita gali. Kalau orang zaman dulu tu dia nak qada hajat, dia buat cok, dia gali. Dia gali-gali buat lubang, dia qada hajat. Lepas tu dia kambus. Maka itu tak makruh. Sebab dia buat sendiri kan. Jadi maknanya yang makruh tu kita, maknanya lubang tu dah ada. Tak tahu lubang tu jadi pada binatang korek ke, artinya apa? Artinya tanah tu jadi pecah-pecah, jadi berlubang, maka itu jangan. Makruh kerana sebab apa? Kerana tempat jin. Lubang tu boleh jadi tempat kediaman bagi jin atau binatang di dalamnya. Boleh jadinya ada binatang di dalam lubang yang dhaif. Binatang yang dhaif, kita katanya tikus ke apa-apa benda binatang yang kecil, apa yang berkukuk waktu malam. Musim-musim apabila lepas pada banjir musim kemarau tu, kukuk malam tu dia ada lubang dia lah. Kalau kencing masuk tu jadi menyakiti kepada dia. Kalau tak ada jin pun binatang ada kat dalam lubang tu, binatang yang dhaif duduk dalam lubang. Jadi kesakitan gitu. Ia jadi maknanya dapat menyakiti lah, nyanyi kat dia lah. Atau ia kuat. Kalau kita katanya kalau qada hajat masuk dalam lubang, lepas tu dalam lubang tu ada binatang yang dhaif. Maka qada hajat kita dalam lubang tu membawa kepada jadi menyakiti kepada binatang yang dhaif yang ada kat lubang tu. Tetapi kalau dalam lubang tu ada binatang yang kuat seperti ular, barangkali menyakiti akan kita. Gitu. Kalau ada apa berciri itu jadi kita menyakiti pada dia. Tapi kalau lubang tu binatang yang kuat seperti ular, maka dia akan menyakiti kita pula. Sebab tu mengelak. Dan terkadang haram. Terkadang maknanya qada hajat masuk dalam lubang yang sudah ada tu. Terkadang hukumnya haram. Jika ghalib zan menyakiti hayawan yang muhtaram atau binasa ia padanya. Kalau kita dah tahu katanya di dalam lubang ni ada binatang yang muhtaram. Maknanya binatang yang tak disunat bunuh. Dia kalau ular sunat bunuh kan. Tapi tak boleh juga sebab nanti dia buat kita pula. Dia sengat kita pula. Lepas tu kita katanya kalau ular tu sunat bunuh kan. Maknanya binatang yang tak, kalau cicak, kalau ular, kalau tikus itu sunat bunuh. Katanya jika ghalib zan, jikalau kuat pada sangkaan kita kat lubang tu ada binatang yang muhtaram. Maka apabila qada hajat tu kuat sangkaan kita akan menyakiti kepada yang ada kat lubang.
atau membawa kepada mati dia atau binasa ia, mana mati ia padanya pada lubang. Dia qada hajat, dia tutupkan mulut lubang tu, mati binatang yang ada kat dalam. Maka itu haram. Dan sunat jangan qada hajat yang kecil menghadapkan mata angin pada waktu ia bertiup. Dan sunat jangan qada hajat yang kecil, mana kencing lah, menghadap mata angin. Menghadap mata angin pada waktu ia angin tu bertiup. Jadi contohnya kalau angin dia mata angin tu datang sebelah ni, mari pada sebelah ni, maka jangan kita menghadap kat ni. Angin puput sebelah ni, kita jangan menghadap, kita belakang kepada mata angin. Sebab nanti dia, contohnya kalau kita duduk kat tepi pantai, angin mari daripada laut. Maka jangan menghadap kepada sebelah laut lah. Nanti air tu begitulah. Nanti air kecil tu kena itu apa dia? Mari kena kita balik. Tapi pada waktu bertiup, kalau angin tu tenang, tak mengapa juga. Kalau angin tu maknanya belah sebelah ni, kita kata waktu sekarang ni angin datang daripada sebelah utara masalah. Angin datang daripada sebelah utara, maka patut pada masa angin bertiup berpuput saat itu, jangan kita menghadap kepada sebelah tu lah. Sebab takut dia patah balik kena kita. Dia makan lagi qada hajat yang besar, begitu pun juga. Jika ia qada hajat besar tu cair, kalau cair, supaya jangan, kenapa sunat? Supaya jangan datang percik najis, supaya tidak datang percik najis kena kita, kena pakaian kita. Maka hendak disalahinya akan dia. Maka ada yang demikian itu makruh. Maka hendaklah disalahikan dia. Disalahikan dia maknanya kalau angin sebelah ni, angin datang pada utara, kita belakangkan kepada utara, supaya selamat. Maka ada yang demikian itu, mana menghadap menghadap mata angin tu, qada hajat menghadap mata angin kepada angin puput saat itu adalah hukumnya makruh. Dan sunat jangan qada hajat pada tempat perhimpunan manusia berkhabar, mana bercakap bersembang. Dia kalau kat kampung tu, dia ada lah. Kat kampung tu petang-petang, orang pun tak tahu nak buat apa tu, dia datang berkumpul di satu tempat. Maka nak qada hajat kat tepi tu, itu adalah makruh. Dan jangan qada hajat pada tempat perhimpunan manusia berkhabar. Berkhabar tu mana bercakap, bersembang lah. Dan tempat perhimpunan mereka itu manusia bernaung pada musim panas. Ini suasana orang dulu. Pada musim panas dia duduk di bawah pokok, untuk nak bernaung, nak melindungkan daripada panas, nak bagi selesa tu, dan duduk dalam rumah dia panas. Lepas tu tengah-tengah hari musim panas tu duduk bawah pokok, jadi sedap duduklah angin. Maka qada hajat kat situ adalah makruh. Dan tempat berpanas pada musim sejuk. Kalau musim sejuk tu biasanya kalau pagi, kalau tengah hari tu, orang kampung tu dia hafalkan tika duduk kat situ untuk nak kenakan panas. Maka di situ pun makruh
qada hajat. Dan makruh qada hajat pada segala tempat yang tersebut. Tempat sana lah. Tempat perhimpunan manusia berkhabar, tempat berlindung, tempat mana meneduh pada musim panas, tempat berpanas, nak jemur panas pada musim sejuk. Qada hajat kat situ adalah makruh. Bahkan jika tempat berbuat maksiat, tiada makruh qada hajat padanya pada tempat berhimpun buat maksiat. Kalau di sini biasanya orang kampung datang di sini untuk nak untuk nak berjudi. Artinya datang sini tidak buat apa melainkan mengupak ke orang. Jadi maknanya adalah tempat minum arak ke masa itu tak makruh lah. Dan demikian lagi jangan qada hajat pada jalan manusia. Mana jalan yang ada orang lalu, maka makruh. Ni jalan yang tidak ada milik orang. Tapi kalau jalan dalam milik peribadi, itu haram. Dan jangan qada hajat pada jalan manusia. Maknanya jalan manusia laluan manusia itu maka iaitu makruh. Qada hajat pada jalan orang lalu tu itu makruh. Kata setengah haram qada hajat besar pada jalan. Kata setengah ulama haram qada hajat besar pada jalan kerana kerana hadis sahih tegah Nabi SAW. Sebab ada hadis sahih menegah oleh Nabi SAW daripada qada hajat besar pada jalan raya. Jalan raya tu mana jalan ada orang lalu. Walaupun tak luah tak itu tapi ada orang lalu lah. Kenapa? Sebab mendatang ia akan sebab mendatangkan sebab kenapa boleh katanya dilarang oleh Nabi, kata setengah makruh, Nabi larang, setengah kata Nabi larang tu larangan makruh, setengah kata larangan haram. Jadi mana dilarangkan qada hajat besar pada jalan tu sebab mendatangkan ia qada hajat besar pada jalan tu akan sumpah manusia atas yang muqadha hajat pada ghalib. Jadi membawa kepada orang tu maki, marah ke orang, nanti orang sumpah siapa, jadi maknanya orang cakap tak baik daripada dia tu. Jadi maki kat orang lah. Orang sumpah kat dia lah. Sebab tu setengah katanya haram. Setengah kata makruh. Dan makruh qada hajat di bawah pokok, pohon kayu yang berbuah. Yang berbuah ni maksudnya bukan yang ada buah. Bukan maksud yang ada buah. Pohon yang berbuah ni pohon yang jenis berbuah. Walaupun sekarang tak ada buah lagi sekalipun. Jadi, maknanya di bawah pohon kayu, pokok yang berbuah, yakni pokok yang jenis berbuah. Macam pokok rambutan. Rambutan tu dia bukan berbuah sepanjang tahun. Dia tak macam jambu batu tu, dia itu sepanjang tahun. Tapi kalau rambutan ada musim-musim dia. Jadi walaupun buah rambutan tu tidak ada sekalipun, tak boleh juga sebab dia tu jenis pokok yang berbuah. Bukan maksud pokok yang ada buah kat pokok. Bukan maksud itu. Walaupun tak ada tapi jenis ni jenis berbuah. Lagi belaknya berbuah yang dimakan buahnya. Kalau pokok jenis berbuah tapi buah dia orang tak makan, lain-lain.
Dia ada juga jenis pokok ni berbuah tapi buah dia orang tak makan. Ha. Ha. Sekali lagi. Dan makruh qada hajat di bawah pokok kayu, di bawah pohon kayu yang berbuah yang dimakan buahnya. Atau dicium. Ada buah, ada bunga, orang tak makan buah dia tapi orang cium, ambil bauan dia, ambil bau buah dia. Atau barang sebagainya. Artinya buah dia tu orang guna buat ubat masalah. Katalah supaya jangan supaya jangan luat orang memakan buah, supaya tak jadi luat, tak jadi segan orang nak makan buah pokok tu. Walaupun ketika qada hajat tu buah tak ada lagi, tapi kalau tahu katanya buah ni pokok, betul sekarang pokok ni dah buah, tapi belum pada ni ada orang qada hajat tapi setengah orang tu tak nak makan dah. Tak lalu nak makan. Dan mengambil manfaat daripadanya. Contohnya setengah-setengah pokok tu dia tak makan buah, dia makan pucuk. Itu pun samalah. Bukan nanti katanya buah saja. Kalau jenis pokok, setengah-setengah pokok tu dia makan pucuk, jadi ulang. Maka itu pun samalah. Walaupun dia tak ada buah, ada buah tak ada buah, buah dimakan ke tak ada buah dimakan, tetapi pucuk dia tu orang makan. Maka itu pun sama juga. Dan sunat jangan ia kemah pada tanah yang keras. Kencing tu jangan kencing pada tanah yang keras. Lebih laginya batu. Tanah yang keras, sekiranya kalau tempat tu tanah yang keras, maka jangan kencing. Jika ada tanah dan maka sekiranya kalau kita katanya dia makruh kita kencing turun di atas tanah tu, tanah yang keras, maka makruh kencing kat situ. Tetapi kalau nak buat macam mana, kita katanya kawasan kita duduk ni semua tanah tu keras. Lepas tu kalau nak cari tempat yang tak keras tu tak susah nak dapat lah. Maka dia katanya, dan jika ada tanah tak keras, maka hendak dilembutkan dahulu. Mana kita lembutkan, kalau boleh cangkul sikit, maknanya tak jadi keras, dia jadi hancur ke, atau jadi lembut, artinya buat dengan air ke masalah, artinya kita cangkul sehingga jadi hancur sebelah atas tu. Dia tujuannya tujuan larang daripada kencing pada tanah yang keras tu supaya jangan kembali perciknya. Tempat tanah keras tu lebih laginya kencing dalam berdiri, dia turun atas tanah, dia naik balik. Takut nak kena kaki dan sebagainya. Pakaian. Lepas tu kalau tak ada tempat tu, kalau bolehnya kita lembutkan. Lembut tu tak mesti lembut dengan air lah. Kalau kita ada cok, ada apa, kita cangkul sikit supaya jadi pecah-pecah tu, maknanya air tu dah air tu tak pecik naik. Artinya kalau ada jenis-jenis benda-benda sabuk ke masalah yang boleh kita letak tu, apabila turun kencing tu dia isap. Dia tak mengecik naik. Tak pecik naik. Maka itu pun dah habis makruh. Dan jangan ia beristinja pada tempat qada hajat jika bukan tempat yang disediakan baginya bagi qada hajat. Istinja ni maknanya basuh, artinya sapu dengan umpama batu. Dikehendaki istinja ni basuh tu basuh dengan air lah. Basuh dengan air artinya sapu dengan batu. Itu dikatakan istinja.
Maka sekiranya kalau kita qada hajat di dalam tandas, macam kita sekarang tu qada hajat di tandas, maka itu tak payah kita pindah. Tapi kalau qada hajat yang bukan tempat yang disediai untuk qada hajat, maka waktu kita nak basuh, waktu kita nak istinja tu, jangan qada hajat di situ, basuh pun kat situ. Dan jangan ia beristinja pada tempat qada hajat. Mana qada hajat di sini, istinja jangan di situ. Jika bukan, tapi kata jangan tu jika bukan tempat yang tempat yang disediakan baginya bagi qada hajat. Lepas tu nak buat macam mana? Jangan istinja di tempat qada hajat. Kalau dalam tandas tu tak mengapalah sebab tempat tu dah disedia. Tapi kalau kat hutan kat mana, kita nak qada hajat tu, sudah qada hajat apabila nak istinja, jangan istinja pada tempat yang sama. Maka hendaklah ia pindah kepada tempat yang lain. Pindah sikit. Agak katanya kalau kita basuh dengan air tu, air tak mengecik naik kena kita balik. Sebab kalau duduk di situ kat bawah tu ada najis kan. Maka air tu itulah kalau kita jauh sikit boleh 1 jangkah ke masa 2-3 jangkah ke bagi jauh. Selamatlah daripada datang balik najis itu, air kena najis kena kita pula. Dan makruh ia beristinja padanya. Ni kata jangan, maknanya makruh istinja padanya pada tempat qada hajat. Jika takut terpercik kembali kepadanya kepada seorang. Jadi maknanya kalau katanya qada di sini, basuh di sini, tentu air itu akan mengecik kena dia. Maka itu makruh. Dan jikalau tiada takut, tiada mengapa, maknanya tak makruh. Kalau katanya dia macam qada hajat sikit saja. Najis yang keluar tu sikit saja. Air kencing tu sikit saja. Artinya hajat besar yang keluar tu sikit saja. Lepas tu kalau dia qada hajat kat situ, dia basuh juga kat situ, selamat. Lebih-lebih laginya tanah tu tanah pasir masalah. Tanah tempat yang qada hajat tu tanah pasir. Lepas tu najis tu tak banyak, kalau basuh kat situ selamat daripada mengecik datang kena kat dia, kat kaki dia, kat pakaian dia, maka itu tak makruh lah. Dan jikalau tiada takut, tiada mengapa, tiada mengapa. Dan jikalau tiada takut, mana tak bimbang nak terpecik kembali tu, tak takut. Tiada mengapa. Tiada mengapa maknanya tak makruh. Lepas tu nak tambah dan jikalau beristinja, tiada mengapa ia beristinja padanya. Kalau dia nak istinja di situ, di tempat yang tak bimbang nak pecik, sebab najis tu sikit lagi pulaknya tanah pasir masalah. Maka kalau dia rasanya kalau basuh kat sini tak mengecik naik, maka beristinja tu tak mengapa, ia beristinja padanya pada tempat yang tiada takut percik kembali tu. Sebab itu tak makruh lah. Maknanya tak makruh jugalah kita istinja di situ. Artinya kalau istinja tu istinja dengan batu, maka selamat juga. Jika tiada takut berpindah ke tempat lain.
masalah lain. Dan jikalau beristinja tiada mengapa ia beristinja padanya. Tak nak ulang sekali lagi. Di masalah lain dia kot. Jika takut percik kembali padanya dan jika tiada takut, yakni tiada takut percik kembali, tak bimbang, tiada mengapa. Maknanya tak makruh. Dan jikalau beristinja, dan jikalau dan jikalau beristinja, jadi beristinja dengan umpama batu. Jaga gitu. Dan jikalau beristinja, yani beristinja dengan umpama batu. Dia nak sapu dengan batu, artinya nak sapu dengan benda yang semacam yang seumpama batu. Kalau nak beristinja dengan umpama batu, tiada mengapa ia beristinja padanya pada tempat qada hajat. Begitu. Begitu. Dan jikalau beristinja, yakni dengan umpama batu, kita jaga begitu. Maknanya kalau dia nak beristinja dengan umpama batu, tiada mengapa ia seorang beristinja, ini beristinja dengan umpama batu tu padanya pada tempat qada hajat. Padanya pada tempat qada hajat. Jadi tak pindah pun tak mengapa. Begitu. Kalau dia nak selepas pada dia qada hajat, lepas tu dia tak nak basuh dengan air. Kalau tak basuh dengan air, tak bimbang nak ada percik dah. Lepas tu kalau dia sudah qada hajat, dia ingat nak istinja dengan batu. Maka tak mengapa, maknanya tak makruh dia beristinja. Ini istinja dengan umpama batu, padanya ni pada tempat qada hajat. Jadi mana qada hajat di situ, istinja dengan batu di situ juga. Tak mengapa, maknanya tak makruh. Jika tiada takut berpindah kepada tempat lain, kalau tak takut pindah pada tempat lain lah. Dan jika takut berpindah, haram berpindah daripada tempat itu. Jadi maknanya kalau begini, kalau dia qada hajat di sini, lepas tu selepas pada qada hajat tu dia nak istinja dengan batu. Nak istinja dengan batu artinya umpama batu. Maka kalau dia memindah pergi kepada tempat lain, maka akan najis tu akan berpindah kena kat lain pula. Dan jika takut berpindah, yakni berpindah najis. Bukan berpindah tempat. Dan jika takut berpindah, haram berpindah. Daripada jika takut berpindah, yakni berpindah najis. Haram dia berpindah dari tempat itu tempat qada hajat. Maka dikanda berpindah daripada safhah. Nanti nampaknya kita kena ulang balik. Masa dah lebih. Nanti kita akhir di situ sebelah sana.
dan jikalau beristinja tiada mengapa ia beristinja padanya. Jika tiada takut berpindah kepada tempat yang lain. Kita ulang balik di situ. Tak nak jelaskan. Dan jikalau beristinja. Allahu a'lam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف